Hai, Assalamualaikum. Untuk hari ini kita nak lihat melibatkan operasi bahagi. Okey, operasi bahagi ni berdasarkan kerja yang kamu hantar, ada yang buat pengiraan salah. Contohnya, soalan diberi adalah 50 bahagi dengan 2. Ada yang buat pengiraan macam ni. Macam operasi tambah dengan tolak. 50 bahagi 2. Kaedah macam ni tak pernah diajar oleh mana-mana guru matematik. Salah. Okey, untuk operasi bahagi, ada dua cara yang boleh kamu cuba kuasai. Okey, kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama iaitu cara A. Yang ini biasa digunakan dari dahulu lagi. Okey, sekarang angka yang dihadapan adalah 50. Jadi 50 perlu berada di bahagian sebelah dalam. Kemudian buat operasi lazim dia itu dengan huruf J, kemudian tarik ke hujung. Okey, dan ini adalah bahagi dengan 2. Jadi 2 perlu diletak di bahagian sini. Sekarang kita akan guna sifir 2. Okey, sifir 2 kalau ingat lagi bagus. Kalau tak ingat kita boleh buat macam ni. Okey, 2 bermula sifar. 2, 4, 6, 8, 10. 8, 10, 12 dan seterusnya. Okey, kemudian pada bahagian atas kita tulis dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan seterusnya. Okey, sekarang kita nak bahagi. Pertama sekali dia akan lihat angka 5. 5 dalam sifir 2. Okey, angka 5 dalam sifir 2. Macam mana nak cari? Kena cari pada bahagian sini. 5 berada di antara 4 dengan 6. Jadi nak ambil dia mesti kena ambil yang lagi kecil iaitu angka 4. Atas dia adalah 2. Bila macam tu, atas ni 2, bawah 4. Kemudian letak operasi tolak. 5 tolak 4 adalah 1. Kemudian turunkan nombor yang seterusnya itu sifar. Jadi nombor yang kita akan cari dalam sifir 2 yang baru adalah ini iaitu nombor 10. Okey, cuba cari nombor 10. Nombor 10 berada di sini. Atasnya adalah 5. Jadi 5 di atas, bawah 10. Okey, tolak. Sifar tolak sifar. Sifar 1 tolak 1 sifar. Jadi tidak ada baki. Jawapannya adalah 25. 25. Kalau nak tulis baki boleh juga baki sifar. Kalau tak nak tulis baki pun tak apa. Okay, sekarang kita guna kaedah yang kedua iaitu kaedah B. Okay, kaedah B cara dia sama je dengan A. Cuma nak menulis dia tu sedikit berlainan. Okay, contohnya 5. 50 kan. Jadi buat dulu garisan. Kemudian sebab ada 2 digit, jadi buat 2 tiang. Okay, nombor yang pertama yang kita perlu tulis adalah nombor yang pada bahagian hadapan. Pada tiang tersebut tulis rapat 5 dan di sini sifar. Kemudian dia bahagi dengan 2. 2 kamu letak di sini guna garis. Untuk membezakan itu adalah sebenarnya sifir 2. Seterusnya kita guna cara yang sama. Sifir 2 sudah tersedia. Okay, ini sifir 2. Jadi kita akan guna sifir yang dah ada. Seterusnya kita tengok nombor yang pada tiang pertama adalah angka 5. Angka 5 tak ada. Kita akan ambil angka 4. 4 di bawah. Atasnya adalah 2. Sama saja cara dengan kaedah A masa kita isi. Okey, sekarang kita akan tolak pada ruangan ni terlebih dahulu. Kita akan selesai yang ini dulu. 5 tolak 4 kita akan dapat 1. 1 yang ini kamu tak boleh tinggal. Kamu bawa masuk dalam rumah yang seterusnya. Okey, di mana nak tulis? Di hadapan di sini. Ruangan yang dah kosong di hadapan dia. Jangan tulis pada ruangan belakang. Ini. Yang ni tak boleh. Okey, seterusnya nombor yang kita akan baca adalah angka 10. Angka 10. Okey, 10 dalam sifir 2 ada 10 di bawah. Atasnya adalah 5. Jadi 5 di atas. Kemudian tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 1, sifar.
Jadi, pun sama jawapan dia. Jawapan dia kita akan tengok pada bahagian A atas. Sama dengan bahagi guna kaedah A. Jadi, jawapan dia adalah 25. Baki kita akan tengok pada ruangan belakang. Baki sifar. Ataupun kalau kita nak tulis terus jawapannya hanyalah 25 tanpa tulis baki sifar pun tetap juga betul. Jadi kamu guna sama ada pilih nak guna cara A ataupun cara B yang kamu mahir. Okay, kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. RM600. Okay, kita ambil 628. Kita bahagikan dengan 4. Jadi kalau bahagi dengan 4, soalan ini akan guna sifir 4. Okay, cikgu bakal bagi guna dua cara. Satu A, satu lagi guna cara B. Okay, sebelum tu kita buat terlebih dahulu sifir 4. Sifir 4, sifar 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Jadi bermula dengan angka sifar dia bahagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kebiasaannya hanya sampai nombor 9 sahaja. Okay, seterusnya kita guna kaedah A. Buat dulu huruf J. Kemudian tarik panjang sikit. 628 di bahagian dalam dan 4 di bahagian luar. Okay, sekarang kita akan kira. Kita akan cari nombor 6 terlebih dahulu. 6 dalam sifir 4 tak ada. Dia berada di sini. Kita ambil yang lebih kecil itu 4. Jadi bawah adalah 4 atas 1. Tolak. 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Jadi turunkan nombor yang seterusnya itu 2. Menjadikan 22 berada di sini. Jadi kita akan buat 20. Atasnya 5. 20. Tolak. 2 tolak 2. 2 tolak sifar. 2. 2 tolak 2 sifar. Okay, seterusnya tarik lagi panjang sikit. Turunkan nombor yang berikutnya. Iaitu 8. 28 dalam sifir 4 ada bawah 28 atasnya 7. Okay, sifar. Jadi jawapan dia adalah 157. Baki sifar. Okay, cara dia untuk kaedah B tetap sama. Ada 3 digit. Jadi kita buat 3 tiang. 1, 2, 3. Letak angka 6, 2 dan 8. Kemudian garis tulis sifir 4. Cari tiang yang pertama itu angka 6. Tak dapat. Kita ada adalah angka 4. Tulis 4 di bawah. Atasnya 1. Tolak. Tinggal 2. 2 bawa pada ruangan yang seterusnya menjadikan nombor baru itu 22. 22 tak ada. Kita akan ambil 20. Tolak. Atasnya 5. Okay, kemudian kira 2 tolak sifar 2. 2 tolak 2 sifar. Jadi baki yang seterusnya bawa yang ke ruangan yang seterusnya itu 2 di sini. Nombor yang baru adalah 28. 28 di bawah ada dalam sifir 4. Atas 7. Jadi 8 tolak 8 sifar. 2 tolak 2 sifar. Jadi jawapan dia adalah 157. Baki. Ada baki tak? Baki dia adalah sifar. Nak tulis boleh. Tak nak tulis pun boleh. Okay, seterusnya mari kita lihat pengiraan apabila bahagi dan mempunyai baki. Bagaimana kita nak kira? Okay, soalan dia adalah RM376 bahagi dengan 6. Okay, sekarang menggunakan sifir 6. Jadi kita buat dulu sifir 6. Sifir 6
Sifar 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Kemudian kita letak sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan seterusnya lah. Okay, sekarang kita guna kaedah A. 376. Kemudian huruf J, 6 di bahagian sini. Okay, nombor yang mula-mula kita lihat adalah nombor 3. Nombor 3 ada tak dalam sifar 6? Tak, tak ada. 3 duduk kat sini. Jadi kita akan ambil angka sifar. Sifar di bawah, atas pun sifar. Tolak. 3 tolak sifar, 3. Terus turunkan nombor yang baru iaitu 37. 37 dan sifar 6 tak ada. Jadi kita akan ambil 36. 36 bawah, atasnya 6. 7 tolak 6, 1. 3 tolak 3, sifar. Kemudian turunkan lagi angka yang seterusnya iaitu 6. Menjadikan 16. Dalam sifar 6 tak ada 16. 16 ada tengah-tengah ni. Kita akan ambil 12. 12 di bawah, atasnya adalah 2. Kita tolak 6 tolak 2, 4. 1 tolak 1, sifar. Jadi jawapannya adalah 62 baki. Okay, ini adalah baki. Baki berapa? 4. Okay, mari kita lihat guna kaedah B. Okay, untuk guna kaedah B, berapa tiang yang kita perlu buat? 3. 1, 2, 3. Okay, seterusnya letak nombor berdekatan dengan tiang 3, 7, 6. Dan garis bahagian atas ni dan letak sifar iaitu sifar 6. Sekarang caranya tetap sama. Cari dulu angka 3. Tak ada, kita akan letak sifar. Sifar di bawah, sifar juga di atas. Kemudian tolak. 3 tolak sifar, kita akan dapat 3. Jadi, jangan tinggal nombor yang ni. Melainkan dia ada sifar, tak apalah, tak payah bawa kat sini. Kalau ada nilai, kita perlu bawa pada ruangan seterusnya, iaitu 3 di sini. Jadi, nombor yang kita perlu cari adalah 37. 37 tak ada, kita akan ambil 36. 36 di bawah, atasnya adalah 6. Okay, kemudian tolak lagi. 7 tolak 6, 1, 3 tolak 3, sifar. Jadi, ruangan yang ini ada satu lagi nombor dia. Iaitu nombor 1. Jadi, letak di sini 1. 16 dan sifar 6 tak ada. Jadi, kita akan ambil 2. 12. Bawah 12, atas dia adalah 2. Kemudian tolak lagi. 6 tolak 2, 4. 1 tolak 1, sifar. Jadi, yang ini masih lagi tinggal 4. Dan ini jadi baki. Kemudian kita baca jawapan dia adalah 62 baki 4. Jadi sama ada kamu nak guna kaedah A ataupun kaedah B. Boleh. Yang mana kamu selesa dan dah kuasai. Okey. Antara kaedah A dengan B, tak ada ya kaedah yang macam cikgu tekankan tadi, sebab ada yang hantar dia kira menggunakan kaedah macam ni. Okay, bila kaedah macam ni, macam mana kamu dapat jawapan? Okay. Salah ya, jangan guna kaedah cara macam ni. Tak ada lagi mana-mana cikgu ajar setakat ni. Okay, seterusnya kita tengok bahagi yang melibatkan 3 beradik. Okay, bahagi yang 3 beradik. 3 beradik kita tahu. Ada 3 je, 3 beradik kan? Iaitu 10, 100 dan juga 1000. Okay, contoh soalan dia. Tengok 10 ada 1 sifar. Kemudian 100 ada 2 sifar dan 1000 ada 3 sifar. Okay, ni 3 beradik. Okay, contoh soalan dia diberi pada kita 682 bahagi dengan 10. Tengok 10 adalah golongan 3 beradik ni. Ada 1 sifar dia. Jadi kamu buat mangkuk 1 je. Kemudian terus baca jawapan. Macam mana nak baca jawapan dia? Tulis 68 dahulu. Yang dalam mangkuk tu jadi baki. Baki 2. Okay, contoh lagi 7.
1409 bahagi dengan 100. Okay, 100 adalah golongan tiga beradik ni. Ada dua bilangan sifar dia. Jadi 2 mangkuk kamu buat daripada arah belakang. Okay, tulis jawapan dia 74. Dan dalam mangkuk ni, kita akan baca sebagai baki. Baki berapa? 9. Okay, contoh soalan lain. 10,092 bahagi dengan 1,000. Okay, ada 3 sifar dia. 1, 2, 3. Jadi 10 baki 92. Mudah kan nak kira tiga beradik ni? Tak perlu buat pengiraan bahagi guna kaedah A ataupun kaedah B. Dia boleh congak saja kalau melibatkan bahagi tiga beradik ni saja. Okey, cukup setakat tu dan cuba jawab soalan dan hantar jawapan untuk semakan cikgu. Bye. Assalamualaikum.